Got it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam ruangan ini. Dan hari ini insya-Allah ada satu lagi tajuk. Jawabannya ada penghabisan penghabisan menceritakan tentang alam barzakh, tentang dan apa-apa yang perlu kita lakukan untuk kita selamat daripada siksa kubur semua. Hari ini kita nak tengok tajuk iaitu rahmat Allah bagi orang-orang beriman. Semoga kita ni termasuklah di dalam orang-orang yang beriman ini. InsyaAllah kita akan lihat apakah yang akan Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang beriman ini, insyaAllah. Rahmat bagi orang beriman di dunia. Mana kalau orang beriman di dunia lagi Allah bagi rahmat, belas kasihan dia. Apalagi di akhirat nanti. Jadi tajuk mula dia kat sini ialah rahmat Allah bagi orang beriman di dunia. Orang beriman memiliki tempat yang agung di sisi Allah. Ia akan sentiasa mendapatkan rahmatnya dalam 3 tahap kehidupan. Itu kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzakh, dan nanti syurga. Allah akan sentiasa menjaga dan memuliakan orang beriman. Orang beriman, kita beriman ni kita tepati dengan ta'arif iman tu apa? Ta'arif iman. Iaitu kita percaya kepada Allah itu dengan memenuhi memenuhi syarat-syarat syahadah tu, iaitu kita al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalb. Ikrar dengan lidah dan hati pun percaya. Dan wal amal bil jawarih. Terus beramal. Sebab itu kita tengok setiap ayat yang alladzina amanu wa amilus solihat. Bukan setakat beriman, bukan setakat percaya, berikrar dengan lidah dan percaya dengan hati saja, tapi wal amal bil jawarih. Kita melakukan amal dengan anggota kita. Di dunia Allah meluaskan rahmatnya bagi orang beriman selama ia beriman dan taat kepada Allah. Setiap gerakan, perbuatan yang dilakukan akan sentiasa mendapatkan kebaikan. Agar pada hari kiamat, orang yang beriman datang menemui Allah dengan keadaan tidak membawa dosa dan kesalahan. Sebab dosa dan kesalahannya telah diampun Allah. Rasulullah bersabda, ini selalu hadis kita dengar, bawa oleh penceramah, kalau kita dengar kat TV pun, lihat sikap seorang beriman. Ajibtu lil muslimi iza asabathu musibatun ihtasaba wa sabara wa iza asabahu khairun hamidallah wa syakara. Innal muslima yujaru fi kulli syai' hatta fil luqmati yarfa'uha ila fihi. Aku kagum, ajib tu aku kagum. Fil madhi ni ajib tu duduk dekat ana, ajib tu. Aku kagum kepada seorang muslim iza asabathu musibatun, jika ditimpa musibah. Iza asabathu musibah, ketika ditimpa musibah, ihtasaba wa sabara, ia mengharap pahala dan bersabar. Wa iza asabahu khairun,
Jika ditimpa kebaikan, hamidallaha wa syakara. Ia memuji dan bersyukur kepada Allah. Innal muslima, sesungguhnya seorang muslim, yu'jaru fi kulli syai, akan diberi ganjaran dari segala perkara. Perbuatan dia, percakapan dia, gerakan dia, maksud tu. Hatta fil luqmati yarfa'uha ila fihi. Sehinggalah ataupun bahkan satu suapan yang masuk ke dalam mulutnya sekalipun. Fil luqmati yarfa'uha ila fihi. Fihi, kita selalu dengar fihi, padanya, di dalamnya. Fihi di sini, fi, mana mulut? Fi. Fi, fu, fa. Kalau kita dengar. Fi, fu, fa. Kalau mulutnya jadi fihi, ila fihi. Itu perkataan lain selain daripada famun. Lalu kita dengar famun itu mulut. Tapi di sini fi saja. Kalau belajar bahasa Arab, dia termasuk di dalam isim yang 5 kan. Famun, akhun, abun, hamu, hu, zu. Hadis tersebut berarti orang mukmin akan mendapatkan segala kebaikan di dunia. Kebaikan tersebut tidak boleh diketahui dan dihitung kecuali oleh Allah. Banyak kan, apa pergerakan dia, apa perbuatan dia, semua Allah kira. Jika suatu suapan saja akan diberi ganjaran, terlebih lagi dengan tasbih, lagilah. Kita buat subhanallah, kita buat alhamdulillah, membaca Al-Quran, sedekah, amalan-amalan wajib, fardu, sembahyang, puasa, semua tu sunnah-sunnah yang kita buat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita buat amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita hubungkan silaturrahim, sabar, jujur, taat, istighfar, jihad dan mati syahid. Allah telah menyediakan banyak pintu kebaikan sehingga seorang mukmin boleh mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Di alam barzah dan hari kiamat, ia pun akan datang kepada Allah dengan buku yang penuh kebaikan. Ini orang yang beriman itu. Akan datang kepada Allah dengan buku yang penuh kebaikan. Setelah Allah mengampuni segala dosa, dia akan datang bertemu dengan Allah. Allah berfirman di dalam suratul Ra'd. Suratul Ra'd, muka surat 252, ayat 22. Ayat tu tengah-tengah dah dia ambil. Dari awal dia, ayat itu, wallazina sabaru batigha'a marda والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. Jumpa ayat tu. Ulaika lahum uqbad dar. Wallazina sabaru. Kita jumpa fi'il madhi. Sabara, sabaru. Ramailah ni. Ada waw jamaah. Dan mereka-mereka yang sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, mengharapkan kerana Allah, kerana Tuhan mereka, sabar. Dan kedua, wa aqamus salah, dan mereka mendirikan sembahyang. Wa anfaqu, menginfakkan, mimma razaqnahum, menginfakkan harta daripada apa yang kami rezekikan, sirran wa alaniyah, secara rahsia dan secara terang. Lagi, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Tolak kejahatan, buat kebaikan. Ini orang-orang dia, ialah orang-orang itulah ulaika, orang-orang yang disebut tadi tu, sabar, dirikan semayang, infak harta yang Allah rezekikan secara rahsia dan secara terang-terang, dan mereka menolak kejahatan dan kebaikan, maka orang-orang ini
akan mendapat tempat kesudahan yang baik. Lahum uqbaddar. Banyak kita jumpa ayat yang bunyi macam ni ya. Mana bagi mereka itu uqba, mendapat tempat kesudahan yang baik. Uqba itu surga lah. Okey. Kemudian sesungguhnya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itu ayat di atas itulah. Innal hasanatu yuzhibunas sayyi'at. Ayat tu 114 surah Hud. Dia mula dengan wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafam minal lail. Muka surat 234 dalam Quran. Surat 234. Surah Hud. Dirikanlah semayang. Tarafayn nahar. Di dalam dua tepi siang. Maksud dua tepi siang ni ialah subuh dan zuhur. Satu tepi lagi sebab dua tepi siang. Satu tepi siang iaitu subuh dan zuhur. Satu tepi siang lagi ialah asar dan maghrib. Wa sulafam minal lail, dan sebelah malam. Itulah waktu Isya. Nah, baru sambung ayat ni. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa. Ini perbuatan-perbuatan yang buruk. Al-hasanat. Hasanat. Lawan dia sayyi'at. Jadi tak payah lagi kita nak tengok kamus ke apa. Sebab kataan ni biasa kita dengar hasanat. Mana? Kebaikan, perbuatan yang baik. Sayyi'at, sayyi' iaitu perbuatan yang buruk. Yuzhibna, menghapuskan. Yuzhibna. Macam kita jumpa aja yuzhibna itulah root daripada zahaba. Kalau zahaba makna pergi. Ini daripada azhaba. Azhaba. Seolah-olah memergikan, ini menghapuskan, menghilangkan. Yuzhibna. Bila bunyi yuzhibna, makna dia lain. Tapi asalnya daripada zahaba. Okey. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Keutamaan di atas akan Allah berikan kepada orang beriman. Bukan orang kafir yang mati dalam keadaan maksiat dan sesat. Kerana orang kafir tidak akan mendapatkan tanggungan, keutamaan dan kebaikan dari Allah. Dia macam dengar suara Kak Mun lah. Dah Kak Mun masuk lah. Kak Mun tak kuat sihat kan? Macam dengar suara dia. Tak ada. Tak ada? Tak ada. Kerana orang kafir tidak akan mendapatkan tanggungan, keutamaan dan kebaikan dari Allah. Bahkan jika ia membangun panti, tempat asuhan anak yatim, tempat asuhan anak yatim, yatim piatu sekalipun, ia hanya akan mendapatkan balasan di dunia. Mana orang kafir ni dapat balasan di dunia sebab perbuatan yang dilakukan tanpa iman kepada Allah tidak akan bererti apa-apa. Mana walaupun dia buat kebaikan di dunia saja dia dapat balasan, tapi tak ada makna, tidak bererti apa-apa dia bagi Allah sebab dia tidak beriman. Okey. Allah berfirman, ini pun diambil separuh ayat ya, tengah-tengah. Ayat ini adalah ayat 22, 23 ke? Ayat 22 dan 23 dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ni muka surat 362. Muka surat 362. Ayat ni bermula dengan yauma yaraunal malaika. Kepada buka dah dapat dah.
Siapa yang dah buka, dapat dah tempat tu, dapat tak? Dalam surah Furqan. Ada, jumpa. Datuk baca tengok. 362 kan? 362. Ayat 23 Ayat 23. Waqadimna tu ke? Betul Ada 22, ayat 22. Baca ada Ayat 22. Yauma yara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yarawna al-malaikata la bushra yauma idzil lil mujrimin. يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Betul, ayat seterusnya. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Okey. Nak ceritakan makna dia bagi sikit. Yauma, hari. Yauma yarawna. Hari, dia pada hari. Pada yauma yarawnal malaika, ketika mereka melihat para malaikat, la busyra, tidak ada la busyra tu gembira kan, jadi la busyra kabar gembira, tidak ada berita gembira lah. ada berita gembira. Yauma idzinil mujrimin, bagi orang-orang yang berdosa, mujrimin orang yang berdosa. Wa yaqulu hijran mahjura, dan ini sambung dan mereka yang ni hijran mahjura tu dia bercakap benda tu lah. Saya nak tahu hijran mahjura. Tadi saya terangkan makna hijran mahjura. Okey. Kemudian waqadimna ila ma amilu. Waqadimna, dan kami akan ila ma'amilu min amalin faja'alnahu, melihat segala amal yang akan mereka kerjakan, haba'an mansura, dan kami akan jadikan amal tu debu yang berterbangan. Inilah dia amalan orang-orang kafir, walaupun baik mana sekalipun, tapi oleh kerana mereka tidak beriman, inilah yang ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat ini. Hari di mana mereka melihat, ini orang mujrimun tadi, orang malaikat, orang yang melakukan dosa ni, banyak melakukan dosa ni. Yauma yarawunal malaikata, mereka melihat malaikat. Hari itu, la busyra yauma izin, tidak ada berita gembira pada hari itu bagi orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang banyak melakukan dosa. Mereka ini akan berkata hijram mahjura. Ini satu ungkapan orang Arab. Mereka ni kalau ditimpa bencana, bencana yang tak dapat dihindari, tak dapat dielak, mereka akan sebut macam ni, hijram mahjura. Apa maksud? Semoga saya terhindar daripada bencana ini. Itu makna hijram mahjura tu. Supaya saya terhindar daripada bencana ini. Kemudian Allah tambah lagi, wa qadimna ila ma amilu, dan kami perlihat segala amal dia. Ma amilu, apa yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan, min amalin. Lalu faja'alnahu, maka kami jadikan amal itu haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Tak ada faedah. Tak ada faedah, tak ada ganjaran di sisi Allah. Sia-sia saja. Mana nak katakan haba'an mansura tu mana? Sia-sia saja. Jadi habu berterbangan. Haba'an mansura. Kita pun banyak jumpa kataan ni. Ketika menceritakan tentang dunia alam ini, bila berlaku kiamat, mana apa yang berlaku kepada bukit, bukau, gunung ganang semua tu, haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura. Ini
Allah sifatkan amalan orang-orang yang kafir dan orang mujrimin. Walau bagaimana baik amalan mereka, maka tidak ada nilainya di sisi Allah, sebab mereka tidak beriman. Jadi amalan mereka diumpamakan seperti debu haba mansura yang berterbangan. Okey. Adapun orang Islam yang mati dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat seperti mabuk, orang Islam ni mabuk, berzina, riba, zalim, tak solat, tak haji, tak puasa, tak beri zakat, di alam barzakh dan hari kiamat mereka akan diseksa seperti orang kafir. Na'udzubillah. Ini orang Islam ni, orang Islam. Jika tidak bertaubat, mereka akan diseksa seperti orang kafir jika tidak bertaubat. Sebab tu taubat ni mana kita tiap hari lah kena buat. Tiap saat lah kalau kita ingat, kita astagfirullah. Namun di dalam neraka ia tidak akan kekal. Buat dia Islam kan. Di sini dia kata dia diseksa seperti orang kafir. Syarat dia dia kena bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, kalau dia bertaubat, maka dia akan dikira inilah dia orang kalau Allah ampunkan, makna tak adalah kesalahan dia. Namun di dalam neraka dia tidak akan kekal. Dia tak kekal dalam neraka. Sebab dia juga orang yang beriman tapi dia tak buat dia benda-benda tu. Dia tak melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi dia akan akhirnya seperti mana yang kita faham, dia akan dikeluarkan oleh Allah daripada neraka, masuk syurga sebab ada sebesar zarah keimanan di dalam hati dia. Walau sebesar zarah ada keimanan dalam hati dia, dia akan dikeluarkan daripada neraka, akan masuk syurga. Jadi ada orang yang duk harap begitu. Walau tu ada orang budak-budak lah kadang-kadang dia cakap tak apa lah, kita ikut mana pun akhirat masuk syurga juga. Tapi masuk syurga selepas apa? Selepas hangus hitam semualah badan tu. Selepas menghadapi balasan dalam neraka tu, Allah tak terkira. Azabun azim, azabun alim, semua ada di dalam neraka tu. Selepas merasai itu semua, baru boleh masuk ke syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, jika sebelum mati seorang Muslim tidak segera bertaubat dan mendapatkan rahmat Allah di dunia, mana tu? Taubat dan mendapat rahmat Allah di dunia, ia akan mendapatkan siksa di alam barzakh. Sebelum mati, seorang tak segera bertaubat dan tidak segera bertaubat dan untuk mendapatkan rahmat Allah di dunia, apa yang akan berlaku? Dia akan mendapat siksa di alam barzakh. Ini yang kita selalu juga mohon kepada Allah. Alam barzakh itulah alam kubur lah. Siksa di alam barzakh sebelum merasakan siksa neraka di akhirat. Baru siksa di alam barzakh, belum lagi merasakan siksa di neraka di akhirat nanti. Jadi sebab itulah taubat dan berusaha kita untuk mendapatkan rahmat Allah di dunia lagi supaya kita selamat di alam barzakh. Sungguh sangat celaka orang yang mati dalam keadaan kafir atau bermaksiat kepada Allah. Yang disebut sebagai mujrim tadi tu, mujrim. Banyak sangat buat maksiat kepada Allah. Serta belum sempat bertaubat dan memanfaatkan kemurahan rahmat Allah yang diberikan kepada manusia sebelum mereka mati. Celakalah kalau ada yang mati begitu, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan mujrim,
bermaksiat kepada Allah. Belum sempat bertaubat serta belum sempat bertaubat. Sebab itu kita sambutlah apa yang disebut oleh tubu ilallahi taubatan nasuha. Kan Allah sebut selalu, taubatlah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh suci hati kita. Kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita manfaatkanlah kemurahan Allah. Yang Allah kata, innallaha ghafurur rahim. Allah tu maha pengampun dan maha penyayang. Manfaatkan itu. Akan tetapi, apapun akidah yang dipeluk manusia dan sebesar apapun maksiat yang dilakukan, Allah tetap memberikan pintu yang sangat besar untuk bertaubat. Selama manusia belum mencapai sakaratul maut. Akan tetapi, apapun akidah dipeluk manusia dan sebesar apapun maksiat yang dilakukan, Allah tetap memberikan pintu yang sangat besar untuk bertaubat. Pintu yang sangat luas untuk kita bertaubat. Selama manusia belum mencapai sakaratul maut. Selama manusia belum mencapai sakaratul maut. Sebab kalau bila sakaratul maut, bila sampai nyawa kat kerongkong kita ni, Allah dah terima adalah obat kita. Sebab itu ambillah kesempatan ini. Kita selalu ingatkan diri kita. Ingatkan selalu diri kita. Bertobatlah, bertobatlah wahai diriku. Kemudian kita lihat bagaimana Allah berfirman di dalam surah Furqan lagi kan. Dalam surah Furqan lagi ayat 70. 266 Furqan muka surat 266. Ini pun sebab dia ambil tengah-tengah juga. Tak-tak kita tengok sini illa saja kan. Saya nak ambil daripada ayat 68. 68, 69, ni ayat 70. Iaitu semua dah dapat ayat dia? Semua dah dapat ayat dia? Okey. Cuba Pah baca apa? Dari 68 ni Ustazah. 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا sampai bawah. Okey. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Dalam ayat daripada 68 dia tengok. Dalam surah Furqan. Surah Furqan ni bagus. Maknanya kalau kita dapat selalu bedek-bedek, perhati, makna Allah mensifatkan di sana hamba Allah, ibadur rahman. Siapa ibadur rahman? 1, 2, 3, 4. Ni 5, 6 sampai ada 8 kot. Ini adalah termasuk di dalam hamba Allah itu. Hamba Allah yang Allah kasih, Allah sayang, ini dia. Yang Allah yang Allah akan berganda, yang Allah akan ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dia dan kasih kepada dia. Jadi di antaranya ialah ini.
Di antara ibadur rahman tu iaitu yang bersikap begini, iaitulah wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mana dia tak mohon, mana tak sekutukan dengan Tuhan yang lain. La yad'una ma'allah ilahan akhar, mana tidak sekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Itu satu. Lagi, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Hamba Allah yang Allah kasih Wala sayang yaqtulun. adalah tidak yaqtulun, tidak membunuh. Apa bagi makna sikit? Tidak Ilahan ni Tuhan, akhara yang lain, wala yaqtulunan nafs, dan mereka tidak membunuh jiwa seseorang. Maksudnya dia tidak membunuh orang yang diharamkan. orang lah. Yang diharamkan. Allati maknanya lain, haramallah, Allah yang telah Allah haramkan, illa kecuali bil haqqi, pada jalan yang benar, wala yaznun, dan mereka tidak berzina, yaznun. Wa may yaf'al, wa man, dan sesiapa yaf'al, melakukan. Ini patutnya apa Ustazah, bukan yaf'al ni? Siapa yang melakukan yang demikian itu? Yaf'al. Kalau bahasa Arab, kalau fi'il madi semua tu yaf'al. Fa'ala lah. Daripada fa'ala lah. Fa'ala yaf'alu tu fi'il rasa macam mudhari'. betul. Rasa macam ada. Wa may yaf'al dzalika, demikian, yalqal athama. Yalqa asama. Asama maknanya yalqa, yang akan mendapat hukuman dan dosa, ya. Okey. Yudha'af lahul azab. Yudha'af, akan dilipat gandakan, lahul, baginya siksaan azab, ya. Yaumat, pada hari kiamat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yahlud fihi muhana, dan dia akan kekal. Wa yahlud fihi muhana, di dalam keadaan terhina, muhana, hina. Illa, kecuali atau melainkan, man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali man, orang yang bertaba, yang bertaubat, taba wa amana, dan wa amana, beriman, wa amila, wa amil, mengerjakan atau mengerjakan amalan yang baik, amal solihah yang baik. Okey. Faula, maka mereka itu, yubaddilullah, menggantikan, dia menggantikan, mereka itu, kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta membuat kebaikan. Okey, yubaddilullah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kebaikan, kalau ikut ni baca satu-satu nanti dia jadi, itu kan Ustazah, dia kena baca ayat kot. Yubaddilullahu sayyiatihim. Sayyiatihim ni keburukan. Yubaddilullah, Allah menggantikan keburukan hasanat dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah wa kana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita tengok dalam ayat ni kan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna, ibadur rahman, hamba Allah yang Allah ghafurur rahim, Allah beri keampunan dan Allah kasih sayang pada hamba ini, adalah hamba yang tidak meminta bersama Allah, iaitu dengan Tuhan yang lain, mana tidak sekutukan Allah. Maksudnya tidak sekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah. Ini adalah kalau dia syirik kepada Allah. Kalau syirik kepada Allah adalah dosa besar. Wala yaqtuluna an-nafsa, dan hamba Allah yang Ar-Rahman ni lagi ialah hamba yang tak bunuh orang. Allati harramallah, yang mana bunuh tu adalah Allah haramkan. Ni pun termasuk dosa besar ni. Bunuh orang ni dosa besar. Syirik dosa besar. Kalau dia bunuh,
Bilhaq, kalau dia bunuh tu secara benar maknanya dia bunuh orang, tapi oleh kerana orang tu mendapat hukuman supaya orang tu dibunuh, bilhaq, itu tak apa. Tapi kalau dia bunuh yang tidak hak, yang tidak sebenarnya, dia boleh membunuh, maka itu adalah termasuk dalam dosa besar. Ini bunuh orang adalah dosa besar. Wala yaznun. Dan hamba Allah ni, yang Allah sayang, yang Allah ampunkan ni, ialah dia tidak berzina. Zina. Zina lah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Wa man yaf'al zalika, dan siapa yang melakukan yang demikian itu tadi, 3 tadi tu, dia syirik, dia bunuh, Zina. dan dia berzina, siapa yang melakukan demikian itu, yalqa asama, dia akan mendapat asama tadi apa? Asama, dosa, hukuman. Hukuman daripada Allah. Hukuman dia bukan sekat hukuman gitu saja. Yudha'afu lahul azab. Digandakan. Yudha'af. Bila kita jumpa yudha'af tu makna Allah gandakan. Yudha'af. Adha'afan mudha'afah. Itu maknanya digandakan. Azab tu digandakan lagi. Azab tu digandakan lagi ni kepada orang yang sebut tadi tu. Yang buat dosa besar tu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi, dan dia kekal. Khalada, khalidin, tu kekal. Dia punya root khalada, yakhludu, dia kekal fihi, di dalam azab itu, fihi fil azab, muhan, dalam keadaan hina. Hina. Melainkan Allah kata illa man taba. Ini semua kebanyakan kita akan jumpa fi'il madhi ni. Melainkan man taba, melainkan orang yang tak taubat, orang yang bertaubat. Taba yatubu. Wa amana, dan orang yang beriman. Amana yu'minu, amana fi'il madhi. Wa amila amalan salihah, dan dia beramal dengan amalan yang baik. Amila ya'malu. Itu semua 3 tu fi'il madhi. Amalan salihat. Faulaika, mereka ini, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di atas keutamaan yang diberikan kepada orang beriman di dunia, Allah memberikan amal yang memiliki kebaikan sangat besar. Allah memberikan amal yang memiliki kebaikan sangat besar. Kebaikan tersebut akan menyusulnya di alam barzakh. Setiap hari malaikat akan terus mencatatnya hingga hari kiamat. Meskipun waktu kiamat puluhan ribu tahun lagi. Ini kita nak tengok apakah amal soleh yang akan menyertai orang yang beriman dalam alam barzakh. Kita nak tengok ni yang akan datang ni. Kita tentang apakah amal soleh yang akan bersama-sama dengan orang yang beriman di alam barzakh. Allah dan Rasulullah telah menjelaskan amal soleh yang akan menyertai orang beriman di alam barzakh. Ialah amalnya di dunia. Amal dia di dunia ni, dia akan menyertai dia di alam barzakh. Amal yang diberikan keluarga dan saudaranya. Amal di dunia mana? Amal yang dilakukan oleh orang tu lah, yang dia buat di dunia ni. Apa-apa amalan yang dia buat di dunia ni. Kemudian, apa lagi yang akan menyertai orang beriman di alam barzakh? Amal yang diberikan keluarga dan saudaranya yang masih hidup. Amal orang lain. Contoh anak, dia beramal kepada mak ayah dia. Dia nak bagi apa? Dia nak bagi wakaf ke atas nama mak ayah dia. Infak atas nama mak ayah dia. Itu zikir-zikir. Amalan Yasin apa semua yang kita hadiahkan. Itu makna amal yang diberikan keluarga dan saudaranya yang masih hidup. Kita yang masih hidup ni. Itu amal tu akan menyertai orang beriman di alam barzakh. Itu sebab kita mohonlah banyak-banyak, selalu mohon pada terutama kepada ibu bapa kita kan. Apa yang saya ajar itu doa yang panjang sikit tu, panjang sikit daripada
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara tu. Saya tambah lagi tu. Tu elok amalkan. Nanti dia terkejut, masa lain lah hari ni dia duduk dalam kubur tu, duduk dalam barzah. Masa lain lah hari ni siapalah doa ni. Yang minta supaya disejukkan sejukkan tempat tidur dia ni. Maknanya amalan dari anak-anak lah yang apa dia yang tu. Rabbighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, kan? Wa akrim nuzulahuma wa wassi' madkhalahuma, kan? Doa yang lebih sikit tu kita minta lagi. Allahumma Kulhum min diqil qabri tu. Maknanya pindahlah mereka daripada kubur yang sempit. Masa hari ni kubur ni rasa seluas pula dah. Tentulah dia akan rasa, maknanya dia akan mendapat daripada diberikan oleh keluarga dan saudaranya yang masih hidup, serta permintaan ampun dan rahmat yang dipanjatkan oleh para malaikat. Maknanya malaikat pun sama ni. Permintaan ampun dan rahmat yang dipanjatkan oleh para malaikat. Kan para malaikat. Kita duk ngaji ni, malaikat duk berdoa ni. Doa kepada Allah supaya kita ni diampuni oleh Allah. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu ni, diampuni oleh Allah. Siapa lagi berdoa kat kita? Ikan di laut tu, al-hitan. Doa untuk kita, minta ampun untuk kita. Sebab kita duduk di dalam majlis ilmu. Itulah dia. Maknanya amal soleh yang menyertai kita di alam barzah itu amal kita sendiri dan amal-amal yang diberikan oleh keluarga, saudara mara dan malaikat pun ada. Maknanya meminta ampun untuk kita, meminta rahmat yang malaikat-malaikat ni panjatkan kepada Allah, memohon untuk kita. Pahala yang sangat besar dari amal-amal tersebut akan diberikan kepada pelakunya dan akan Allah sampaikan kepada orang mati yang kita tujukan amalan kita itu. Selain itu, amal-amal yang dikerjakan seorang mukmin di dunia akan didapatkan di alam barzah sehingga amal kebaikan dalam catatan pribadinya bertambah. Akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Allah saja yang tahu. Agar lebih jelas dan kita boleh melakukannya sebelum maut menjemput. Di sini penulis kata saya akan jelaskan hal tersebut. Penulis nak perincikanlah sikit amal-amal tu. Amal soleh yang pahalanya terus-menerus diberikan kepada orang mati. Amal soleh yang pahalanya terus-menerus diberikan kepada orang mati. Kita ingatlah baik-baik. Kita faham. Kita beri cerita kepada anak cucu kita ni. Supaya anak cucu kita pun dia rasa makna dia nak melakukan kebaikan. Maknanya supaya dia rasa sayang. Dia sayang pada kita dan dia rasa dia nak juga untuk kalau sudah kita ni tak ada di ni nak sampaikan apa-apa kebaikan untuk dia nenek dia kan. Tidak setiap ganjaran amal soleh yang dilakukan seorang mukmin di dunia akan menyertainya di alam barzah dan hari kiamat. Tidak setiap ganjaran amal soleh yang dilakukan seorang mukmin di dunia akan menyertainya di alam barzah dan hari kiamat. Namun Rasulullah membatasi amal soleh tersebut agar kita berusaha dengan keras untuk melakukannya. Dengan demikian, kita boleh memanfaatkan amal tersebut untuk mendapatkan ganjaran sehingga catatan amal kebaikan kita semakin bertambah dan amal kejelekan semakin berkurang. Rasulullah bersabda, ini sabda Rasulullah, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu. Amal kebaikan yang boleh sampai kepada seorang mukmin
setelah mati adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan. Ilman allamahu. Itu fi'il madhi itu. Allama, mengajar. Allamal insana ma lam ya'lama. Allama tu fi'il madhi. Past tense. Wa nasyarahu. Nasyara juga. Jadi amal dia mana yang boleh sampai kepada seorang mukmin setelah mati, makna pahala dia tu terus sampai kepada si mati, iaitulah ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Itu pertama. Kedua, waladan salihan tarakahu. Anak soleh, anak yang soleh yang ia tinggalkan. Anak yang soleh. Di sini bila sampai ke sini kita kadang-kadang rasa terkedu juga kan. Anak aku ni anak yang soleh kan ni. Kalau anak soleh dia selalu doa untuk mak ayah dia walaupun mak ayah dia masih hidup. Lagi-lagilah setelah mak ayah dia meninggal. Anak soleh kan anak aku ni. Kita terkedu juga, tertanah juga. Walau macam mana pun, mana kita sebagai ibu bapa yang kita ingatlah mana kita nak anak kita soleh. Janganlah kita rasa malas, jemu untuk sentiasa mengingatkan mereka. Sentiasa ingatkan mereka. Nak ni dah Rejab nak habis. Ni dah nak datang Syaban. Tengok-tengoklah masjid. Jadilah ahli masjid. Macam tu ya. Maknanya kita wujudlah baik-baik. Pergilah masjid. Lagi-lagi orang lelaki. Dia dengar azan tu dia wajib pergi masjid. Kalau tidak macam Nabi kata apa yang saya cerita dulu. Boleh bakar rumah dia ni. Buat tak pergi masjid. Itu berat tanggungjawab orang lelaki. Kita ni tak apa. Orang perempuan. Tapi kalau kita boleh pergi masjid, pergi ya. Untuk kita dapat. Okey, itu satu. Waladan soleh. Kita sabarlah. Sabarlah kita dalam mendidik anak kita. Jangan jemu. Jangan jemu. Ada orang kata, tak daya dah nak cakap. Cakap berbuih mulut-mulut dah. Dah bertahun-tahun dah dia cakap ni. Daripada kecil sampai tua, sampai kahwin, sampai ada anak. Duduk macam tu juga. Ada orang dia putus asa macam jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita sebagai ibu bapa, kita sayang anak kita kan. Kita sayang anak kita. Kita takut nanti dia kat mana duduk. Kita nak kita bersama-sama anak-anak kita di dalam syurga. Sama-sama anak cucu kita dalam syurga. Jadi jangan jemu, jangan putus asa, jangan putus asa. Anak yang soleh. Sebab ada satu hadis kata amalan kita tak putus itu dengan 3 ni. Itu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, ini tadilah, dan anak yang soleh. Maknanya ini tak putus kita punya apa ni. Kalau yang lain-lain semua putus, yang ni sampailah kita di alam barzakh tidak putus pahalanya. Yang anak yang mendoakan kita. Awwaladan salihan tarakahu. Kedua, itulah anak soleh yang kita tinggalkan. Aw mushafan warasahu. Ataupun kita biasa mushaf yang ia wariskan. Kan kalau dalam apa ni? My Quran Time tu kan selalu ada siapa nak ni kan mushaf, sebab mushaf itu akan dihantar rata-rata kan. Kita wakafkan mushaf. Ambillah sekali masjid yang ia bangun. Masjid lagi. Kita ada masjid keliling kita ni. Berusahalah kita untuk kita bagi. Macam mana cara? Kalau yang kaya dia boleh bagi banyak, yang tak ada kita bagi tiap-tiap hari sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Rumah untuk Ibnu Sabil yang ia bangunkan. Rumah anak yatim ke, rumah tempat pengajian. Apa-apalah.
Sungai yang ia bajak, sungai yang dia korek. Kan kita nak pergi korek sungai pula kan. Mungkin kita apa ni? Kita hulurkan bantuan untuk digunakan oleh orang mesin untuk nak luaskan sungai ke apakah, buat sungai ke apakah. Sedekah harta, sedekah hartanya yang ia keluarkan ketika sehat dan hidup. Sedekah hartanya yang dikeluarkan ketika sehat dan hidup. Jangan kita menyesal seperti mana yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bila sampai sana minta kepada Allah nak balik ke dunia, balik fa'as-saddaqo, aku nak buat sedekah banyak-banyak. Dan aku akan jadi orang yang soleh. Dia tak guna lagi dah. Jadi sekarang ni lah, di dunia ini, masa sehat ini, keluarkan ketika sehat dan hidup. Ia akan sampai kepadanya setelah mati. Akan sampai itu semua setelah kita mati. Ini dia hadis yang saya nak percaya tadi. Rasulullah bersabda, "Iza mata abdu Adam, iza mata al-abdu yang qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika anak Adam meninggal, amal perbuatannya terputus. Yang amal perbuatan yang semua terputus kecuali 3 ini. Itu sedekah jariyah. Kita buat wakaf ke, infak ke apakah, sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bihi, ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salih, atau anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Okey. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan baik di dalam Islam. Ini ada hadis yang bunyi sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sunnah hasanah. Sunnah yang baik, hasanah. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Sayyi'ah tadi kita jumpa perkataan kan, buruk. Maka siapa yang melakukan perbuatan buruk, sanna sunnatan sayyi'atan, betul? Walahu ajruha, dia akan mendapatkan. Walahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Itu yang nas hadis berbunyi begitu. Itulah Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan baik di dalam Islam, ia akan mendapatkan ganjarannya. Dan ganjaran orang yang melakukannya setelahnya. Karena dia buat satu perbuatan baik dan orang ikut perbuatan dia itu, maka dia akan mendapat ganjaran. Ganjarannya dan akan ganjaran orang yang melakukannya setelahnya. Ganjaran tersebut tidak akan dikurangi dari mereka sedikit pun. Tidak ada dikurangi. Dan barang siapa yang sanna sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, sayyi'ah di dalam Islam, ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukan setelahnya. Dosa tersebut tidak akan dikurangi dari mereka sedikit pun. Jadi, kita tengok ada 3 hadis ni. 3 hadis. Dalam muka surat ni kan 1, 2, 3 lah. 3 hadis ni, ketiga hadis tersebut menjelaskan amal soleh yang ganjarannya terus menerus diberikan kepada orang mati di alam barzakh. Menunjukkan mana amal soleh dan ganjarannya akan terus menerus diberikan kepada orang mati di alam barzakh. Kesimpulan daripada inilah ketiga hadis ini. Pertama, ilmu tadi. Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ilmu. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kalau kita ni belajar-belajar ni, banyak dah ilmu kita ni. Kita sebarkan. Bagi tahu. Pada siapa? Sekurang-kurangnya kepada keluarga kita. Kepada anak cucu kita. Kita nak
nakkan dapat pahala tu, kalau anak cucu kita ni yang baik, dia amalkan, dia ikut, dia dengar cakap, dia amalkan. Mungkin satu ketika bila kita tanya pada dia, macam mana boleh buat ni? Tok lah dulu tu. Suruh saya buat ni, suruh saya buat ibadah, tunjuk kat saya macam mana nak ambil semayang apa. Tok lah ni dulu ni. Jadi maknanya mendapat pahala. Ilmu yang diajar dan disebarkan. Kedua, sedekah. Sedekah. Walau sedikit. Banyak ataupun walau sedikit. Mana kita selalu ringan tangan kita untuk bersedekah. Ketiga, anak soleh tadi. Waladin soleh. Waladin solehin yada'ulah. Sentiasa pula mendoa. Waladin solehin yada'ulah. Perbuatan baik yang diikuti. Tadilah man sanna sunnatan hasanah. Perbuatan baik kita sebarkan, orang ikut apa yang kita sebarkan itu, maka akan mendapat pahala lah. Mana kita yang di dalam kubur dah mati pun, makna pahala tu akan mengalir sentiasa. Kita akan mendapatkan keempat amal di atas diagungkan Al-Quran. Hal ini menunjukkan keagungan amal serta kemuliaan pelakunya di dunia, di alam barzakh dan di hari kiamat. Menunjukkan amal keagungan amal serta kemuliaan pelakunya. Orang yang melakukan amal-amal itu di dunia lagi dan di alam barzakh nanti dan di hari kiamat. Ilmu tidak akan mati dengan kematian pemiliknya. Kita ada ulama-ulama kita yang sentiasa menyebarkan ilmu. Ilmu itu tidak akan mati dengan kematian pemiliknya. Namun ilmu tersebut akan diamalkan. Ilmu yang disampaikan itu akan diamalkan. Bukunya akan dibaca. Serta orang-orang akan mendapatkan keutamaan dan kebaikan hingga hari kiamat. Buku yang dihasilkan oleh para ulama kita kan akan dibaca terus dan akan mendapatkan keutamaan dan kebaikan sampailah hari kiamat nanti. Banyak contoh tentang hal ini. Contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ibnu Jarir dan lain-lain ialah ulama yang ilmu mereka memenuhi dunia. Orang seperti mereka banyak sekali. Di dalam Al-Quran, Allah telah mengagungkan para ulama dan ilmuwan. Allah Jalla wa'ala berfirman. Ni pun dia ambil tengah-tengah ni. Qul hal yastawil ladzi, itu dia ambil tengah-tengah. Itulah ayat ini. Dalam surah Zumar, ayat 9. Surah Zumar ayat 9. Muka surat 459. Muka surat 459. Cuba siapa tolong baca daripada ayat 8. Cuba baca daripada ayat 8. Ni yang depan kita ni adalah ayat 9. Siapa nak baca? Sania baca, Sania. Dengan makna sekali guys. Ayat 8 dia bunyi macam mana? Wa iza. Sania tak buka suara tak buka. Tak dapat nak cari surah apa Zumar. 459. 459. 459. Muka surat. 459 tapi yang ni taubah. 459 ni apa ni surah taubah ni salah ni, lain Quran ni. Oh. Taubah Zumar. Zumar. Nak Nak ini jumpa tak? Nak ini.
Nak ni jumpa tak? Jumpa kan? Ha. Buka Apa suara Sania? Kak Noraini. Kak Noraini buka suara. Lagi kita suruh Ani Sania muka siapa surat yang lain. 45 ni. Banyak lagi ayat Quran. Okay. Kak Aini tak buka. Kak Noraini tak buka. Ani mute Ani. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه Da'a. دعانا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Okey, cuba bagi makna. Iza massal insana durrun. Wa iza masa, dan apabila masa menimpa. Wa iza masa, dan apabila telah menimpa ke atas manusia sesuatu yang bahaya, dia berdoa kepada Tuhan, munibah, menjadi seorang yang kembali taat kepadanya. Tengok terjemah yang tepi, jangan tengok terjemah harfiah tu, tengok terjemah harfiah. Nak terjemah yang tepi tu. Dan apabila manusia ditimpa bencana, wa iza masal insan. Apabila manusia ditimpa bencana, ia berdoa. Dia memohon kepada Allah, pada Tuhannya dengan kembali kembali kepadanya lah, kembali kepada Allah. Kembali kepadanya dan dengan taat kepadanya. Okey. Kemudian summa dan dia memberikan nikmat kepadanya. Iza tengok terjemah tepi, jangan tengok harfiah, jangan tengok. Dia lupa bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan menyekutukan Allah untuk menyesatkan manusia daripada jalannya. Katakanlah tamatta'. Katakanlah bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Qalila, untuk sementara waktu. Okey. Innaka, sesungguhnya kamu termasuk dalam penghuni neraka. Okey. Barulah sampai ayat tu kan. Qul hal yastawi tu kan. Kan? Lepas tu ayat tu bunyi qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun kan? Ya tak? Oh, ni ada ayat satu lagi. Amman tadi tak baca lagi. Ayat 9. Okey. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kul barulah qul kan, baca qul. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun
Innama yatadhakkaru ulul albab. Oh, dah habis kan? Oh, dah habis ayat 9 tu. Ayat Jadi itu 9. dia. Jadi itu dia. Dia Apa ni? kata, Ayat ni. Itu daripada ayat 8 apakah ke ayat 9. apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung atau orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kerana takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Kul tu katakanlah. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sihat dan dapat menerima pengajaran. Innama yatazakkaru ulul albab. Ulul albab. Mana orang yang yang menerima Orang yang menerima pengajaran. Orang yang berakal sihat dan dapat menerima pengajaran. Itulah ulul albab kan. Berakal sihat dan dapat menerima pengajaran. Ya, kita selalu dengar ulul albab. Ulul albab tu apa? Orang sihat fikiran dan dapat menerima pengajaran. Jadi biasalah ayat ni. Ayat ni iaitu nak menyatakan manusia ni kalau dia dapat mudarat apa, dia doa lah pada Tuhan dia. Balik kepada Tuhan dia. Macam baru ni kan, kita banjir baru teringat Allah, baru nak azan lah apalah. Tak tahu dah nak buat apa dah. Da'a rabbahu muniban ilaih. Tapi apabila Allah bagi nikmat, apabila Allah bagi nikmat, dia dah lupa. Nasia tu mana lupa. Makana mana apa yang Allah bagi kemudaratan kat dia dulu, dia dah lupa dah masa tu. Dan dia dah lupa apa yang dia doa kepada Allah sebelum ni kan. Tadi dia doa sebab dia dapat kesusahan, dapat kemudaratan. Tapi bila dia dapat nikmat, dia lupa apa yang dia doa dulu. Mohon kepada Allah. Dan dia menjadikan kepada Allah itu ada andad, mana ada sekutulah andad. Dengan tujuan untuk liyudilla an sabil, supaya untuk dia menyesatkan dari jalan yang sebenar. Katakan wahai Muhammad, tamatta' bi kufrika. Karena ini menunjukkan kamu kufur kepada Allah, oleh itu kamu bersenang-senanglah dengan kekufuran kamu dalam masa yang singkat. Kerana engkau adalah daripada ashabin nar, masuk dalam golongan ashabin nar. Kemudian ni dicabar, adakah orang musyrik itu lebih beruntung ataupun orang yang beribadah? Amman huwa qanitun. Adakah orang yang beribadah? Qanitun itu mana orang beribadah sepanjang malam dalam keadaan sujud dan melakukan ibadah dan takut kepada hari akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Jadi Allah katakan kepada Rasulullah, qul, katakan, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini orang yang berilmu lah. Ini dia nak ayat ni nak mengukuhkan kenyataan ke atas tu, nak menyatakan maknanya ilmu tu mulianya ilmu tu, mulianya orang yang berilmu itu kan. Itu sebab dia kata, adakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu, wallazina la ya'lamun, dan sama ke orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hal yastawi sama. Yastawi allazina ya'lamun alima ya'lamu, berilmu, mengetahui. Wallazina la ya'lamun, dan mereka yang tidak berilmu. Innama yatazakkaru ulul albab. Orang yang ambil peringatan tu ialah orang yang ulul albab, yang punya akal yang sehat dan boleh menerima pengajaran. Innama yatazakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Bukan surat seterusnya 334 kan. Kemudian itu dalam surah Zumar. Kemudian dalam surah yang lain, dalam surah Mujadilah
Iaitu ayat 11 surah Mujadilah ayat 11. Saya tak ambil pula dia punya. Saya tak catat, terlupa catat pula dia punya surat ya. Surah Mujadilah. Iaitu ayat ni, cuba cari ya. Surah Mujadilah ayat 11 dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illah. Tengah-tengah ayat dia ni. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat dia jumpa tak? Cuba jumpa Mujadilah ayat 11. Fat jumpa tak Fat? Muka surat 543. 543. Cuba. Muka surat 543. Cuba Fat baca 543. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bagi makna sekali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa derajat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ya, maknanya juga nak menyatakan tentang ketinggian orang-orang yang beriman di antaramu adalah orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Karena mereka ini diberikan kelebihan beberapa darjat. Ini darjat orang berilmu hanya diketahui oleh Allah. Jadi darjat orang yang alim, darjat orang yang berilmu, mana nak menyatakan tentang darjat orang yang berilmu hanya diketahui oleh Allah. Bagaimana keadaan kedudukan mereka di alam barzakh. Tidak tinggi, bukankah mereka memiliki darjat tinggi dari keutamaan yang mereka dapatkan? Di antara mereka ada yang mengajar, berdakwah, mengajarkan Al-Quran, menulis buku dan dipelajari generasi-generasi selanjutnya. Melakukan kebaikan yang dimanfaatkan oleh umat atau menjadi pelopor perbuatan yang baik. Jadilah ayat fa'illah tu, mana Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan allazina utul ilma, dan di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, diberikan beberapa darjat. Mengenai ayat ini saya tertarik dengan ayat atas tu. Ya ayyuhalladzina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apa makna tadi? Wahai orang-orang beriman, apabila diminta kepada kamu, dikatakan kepada tafassahu, mana beri apa? Beri ruang, kan? Ya. Beri ruang. Fil majalis dan majlis fafsahu. Hendaklah kamu beri ruang itu supaya Allah luaskan. Yafsahillahu lakum. Kat Mekah ni lah. Selalu kalau kita nak semayang tu, kita ni pergi lambat. Pergi lambat, orang dah duduk tempat tu. Duduk jaga pula tu. Duduk awal, duduk conquer dengan
Dengan Oh, sejahtera dia dengan badan besar dia kan. Betul. Itu dia Dia Ustaz. tekan buat kongkong tu. Ustazah. Dia buat apa? dia tekan kepala. Dia Hmm. tekan kepala. Kita ni nak pergi cari tempat duduk tak ada dah. Kalau Pegang. ada memang susah lah. Susah nak cari orang yang baik yang sila kita pergi duduk walaupun sempit tu tak payah nak cari. Kena hafal ni lah kot nak. Hafal ayat ni. Apa ni? Saya kata gini lah. Saya kata ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahil, kata kat orang Arab tu. Dia faham lah. Dia faham dia bagi bagi lah Ustazah. dia bagilah. Oh, kena hafal lah. Dia Buat genjak reminder. sikit lah. Dia genjak Hafal. sikit lah bagi kita ni kecil-kecil ya kan. Boleh Ya, lah. Masya Allah. Tapi Tafassahu. kalau kita seorang tu dia bagi. Kalau kita datang 3-4 orang dia tak bagi. Kalau seorang Tak bagilah sikit-sikit. Bila lah sujud Betul. atas pungkak mereka. Naya, Kok suruh. depa lah. Suruh. Sedih kan. Tak apa. Kita Tapi pun kalau- kita pun Ustazah. jangan nak conquer lah. Tapi Ya. kalau kita pergi semayang, elok kita semayang dekat orang-orang Asia kita kot. Kalau kita pergi dengan mereka, sekali mereka semayang ada tempat-tempat kosong. Kan bila kita bangun nak semayang tu, mereka ada yang tidur lah apa. Menjuluk tuan tu. Saat lagi mereka bangun, sekali tempat kosong banyak. Mana muka Cik Rawizah kita? Ni dia nak pergi umrah ni. Alah, tunjuk Dia muka hafal lah ayat ni. tu. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. apa lagi? Hafal. Kena hafal ni. Masya Okey. Li an yahdiyallahu ala yadaika, sabda Rasulullah lagi li an yahdiyallahu ala yadaika rajulan khairul laka mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, ala yadaika, atas tangan kamu, melalui dirimu maksudnya. Lebih baik, khairun, lebih baik, laka, lebih baik bagi kamu daripada dunia. Mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat. Lebih baik daripada dunia. Mana dunia tak sebut pun? Dunia tak sebut pun ke akhir hadis tu. Wa gharabat ya. Mana dia dunia? Syamsu wa gharabat. Syamsu mata. Maksudnya apa? Matahari. Lebih baik bagi kamu daripada apa yang matahari Matahari. dan matahari Menyinari. apa yang matahari naik di atasnya dan matahari ghurub, matahari jatuh. Mana di dunia lah maksud dia. No. Kan? Itu maksud tu. Tala'at alaihi syamsu wa gharabat tu dunia lah. Lebih baik kamu daripada dunia kan. Jadi lihatlah keutamaan besar orang yang telah diberikan ilmu Allah sehingga orang tersebut memberikan bimbingan kepada orang yang sesat. Okey, itu tentang beri ilmu. Sedekah pula yang diterangkan Rasulullah dalam hadis yang telah lalu. Jenisnya sangat banyak. Sedekah bukan termasuk zakat saja. Allah telah memberikan ganjaran sangat besar kepada orang yang mengeluarkan sedekah selain zakat. Dia berjanji akan melipat gandakan pahala dunia. Pahala dunia di alam barzah dan akhirat. Karena Allah janji akan melipat gandakan pahalanya di dunia, di alam barzah dan di akhirat kepada orang yang bersedekah ni. Itulah dalam ayat yang ke-11 suratul Hadid, muka surat 358. Muka surat 358. Man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang mahu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Siapa yang mahu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Ini laras bahasa yang digunakan oleh Allah untuk memaknakan orang yang beri pinjam kepada Allah itu ialah orang yang menginfak lah.
menginfakkan harta dia. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan. Fayudha'ifahu. Tadi kita jumpa dah perkataan yudha'if. Allah akan melipat gandakan balasan lahu kepada dia pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh walahu ajrun karim, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. Ajrun tu pahala. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Walahu ajrun karim, itu memperoleh pahala yang banyak. Okey. Kemudian kita pergi pada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna. Tania baca Tania? Tania boleh? Surah Baqarah ya, senang ya, dia awal-awal itu. Ayat 261. Buka suara Kak Sania. Sania. Okey. Muka dah Okey. hilang. Pasal muka hilang pula? Buka-buka. Okey. okey. Muka pun nak tengok juga. Okey, Satu. baca. Baca ni nak dapat pahala ni. Satu huruf berapa? 10 pahala ni. Tak tengok. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Macam Arab apa no? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan. Ini Allah masal, bila kata masal tu dalam Quran, ia adalah perumpamaan. Perumpamaan apa? Sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Perumpamaan alladzina yunfiquna, orang yang menginfakkan, orang yang mensedekahkan, orang yang keluarkan. Sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menyedekahkan, yunfiquna amwalahum, amwal harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Kamasal adalah seperti, seumpama adalah seperti habbatin, sebutir benih. Habba. Kan? Kita jumpa habbatus sauda. Siapa nak habbatus sauda? Fatlah dah. Habba. Habba. Mana sebiji. Advertisement. Promosi. Sebutir benih. Sebutir benih. Habba apa-apa pun, kalau habba saja, benih lah sebutir benih. Kalau habbat sauda, habba sauda tu habba sauda itulah. Yang menumbuhkan 7 butir. Satu butir benih menumbuhkan 7 butir. Pada tiap butir ada 100 biji. Bukan butir kot ni. Sanabil ni mana tangkai tak? Kita tengok dalam terjemah sana. Cuba tengok. 7 tangkai. Tangkai kan? Sana ada terjemahan dia. Ke Quran tak ada terjemah? Betul? Tangkai. Tangkai kan? Adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai, fi kulli sumbula, fi pada kulli setiap sumbula. Sumbula adalah mufrad. Singular kepada sanabil. Dia sebut sebelum tu sanabil kan? Tu jamak kepada sumbula. Pada tiap-tiap butir ada 100 biji. Fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. 100. Mi'ah tu 100 biji. Di samping kita belajar bilangan ya. Dalam Al-Quran banyak bilangan. Ini sab'ah tadi 7.
Okey. Allah melipat gandakan. Yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang yang dia kehendaki. Liman yasha. Selalu kita jumpa ya. Yasha, yasha, tasha. Tuzillu man tasha, tu'izzu man tasha. Allah memuliakan orang yang dia nak, orang yang dia kehendaki. Wa tuzillu man tasha. Allah hinakan orang yang dia kehendaki. Ada dalam dunia ni orang tu mula-mula mulia saja nampak, nampak mulia aja, tiba-tiba tata tengok heret masuk dalam perbicaraan contohnya kan. Jadi hinalah dia dah. Diheret masuk penjara. Itu. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha di dalam kita wirid kita kan selepas sembahyang. Okey. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang yang dia kehendaki. Liman yasha, bagi orang yang dia kehendaki. Sya'a, yasha. Yasha adalah fi'il mudhari'. Yudha'ifu pun adalah fi'il mudhari'. Dha'afa, yudha'ifu. Kama sali habbatin ambatat. Ambata, ambatu, ambatat. Ada ta apa? Ta ta'nis. Ada ta ta'nis. Ambatat. Sebab dalam dia ada hidden pronoun. Itu hiya balik kepada habba yang muannas. Sebab tu dia muannaskan verb. Ambatat. Okey, bagi orang yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas. Wallahu wasi'un. Selalu pun kita jumpa dalam Quran banyak. Allah Maha Luas. Maha Luas apa? Kurnianya. Wasi'un alim. Dan Maha mengetahui. Dan Maha mengetahui. Lihatlah rahmat Allah yang diberikan kepada sedekah. Sedekah orang yang melakukannya dengan mengharapkan keredaannya. Bacalah ayat di atas berulang-ulang. Bagaimana Allah melipat gandakan sedekah sesuai dengan kehendaknya. Sehingga orang yang mengeluarkan sedekah tidak berfikir bahawa sedekahnya hanya digandakan 700 kali lipat. Okey, itu tentang sedekah. Mula tadi tentang apa? Ilmu. Ini tentang sedekah. Itu pergi kepada anak soleh pula. Anak soleh yang selalu waladin salihan yad'u lah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Waladin salihan yad'u, da'a yad'u kan kita jumpa fi'il. Yad'u dia da'a, fi'il madhi dia da'a, mudhari' dia yad'u. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal, menunjukkan orang yang meninggalkan anak soleh setelah dididik untuk mencintai Allah dan Rasulullah, beramal soleh dan taat kepada Allah, menunjukkan kesalehan orang tersebut sehingga berhak mendapat kurnia yang besar dari Allah. Ia telah meninggalkan anak soleh yang boleh memperbaiki masyarakat dan keluarga, baik sekarang maupun masa mendatang. Kita sangatlah bercita-cita kita untuk mendapat anak yang begini. Mohonlah kepada Allah. Mohon kepada Allah. Dan saya bagi ada doa yang tak patut kita tinggalkan. Setiap malam lepas tahajud ke ataupun lepas witir ke, kita baca doa tu kan. Rabbi auzi'ni kan. Ingat tak? Buat tak? Anak soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Aslih li fi dhurriyyati. Itu. Solehkanlah ya Allah pada anak-anak cucuku, pada zuriat aku. Wa aslih li fi dhurriyyati. Setiap malam kita minta. Walaupun belum nampak kesannya, minta. Jangan jemu, jangan.
Aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin. Itu kita minta untuk anak kita supaya soleh, zuriat kita supaya jadi soleh. Kita boleh minta juga kepada Allah supaya diri kita juga tergolong daripada orang yang soleh. Ayat yang bunyi awalnya serupa. Satu dalam suratul Naml, satu dalam suratul Ahqaf, tak salah ya. Boleh tengok situ. Itu Rabbi auzi'ni lagi satu. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Kita minta kita ni jadi soleh. Ja'alni apa ni? Wa Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Pada tu sambung dia tu mana kita minta Wa adkhilni. wa adkhilni fi ibadika salihin kan. Ya. Masuk kalau aku di dalam kalangan hamba-Mu yang soleh. Itu minta untuk diri kita sendiri supaya kita juga jadi soleh. Cantik dua-dua tu mesti kita buat. Kita apa ni? Kita paksa diri kita buat. Nak dapat anak soleh, kita sendiri pun nak soleh. Kita pun nak jadi orang yang soleh. Kita nak keluarga kita pun jadi, anak cucu kita jadi orang yang soleh. Supaya sama-sama kita masuk surga bersama-sama. Nanti akan ada ni akan kita masuk surga sama-sama ni keluarga kita insya-Allah. Memberikan teladan yang baik, ganjarannya akan terus menerus. Memperbaiki teladan, memberikan teladan yang baik ni anak yang soleh ni. Memberikan teladan yang baik, ganjarannya akan terus menerus diberikan kepadanya di alam barzakh. Sebab orang lain mendapatkan manfaat dengan melakukan perbuatan tersebut, perbuatan yang ditunjukkan oleh anak yang soleh tadi. Seperti orang yang merumuskan cara mudah menghafal Al-Quran, memberikan pemikiran bagus untuk memudahkan pernikahan bagi pemuda, membuat undang-undang yang berisi perlindungan keluarga orang yang mati syahid secara materi dan ma'nawi, sehingga amalan tersebut terus dikerjakan generasi setelahnya. Itulah dia amalan-amalan yang kita boleh bawa di alam barzakh. Nak lagi kah? Teruskan sikit lagi kah? Banyak lagi no? Banyak lagi kan? So, nak tinggalkan dekat tu. Orang mati mendapatkan manfaat dari orang yang mendoakannya. Ni. Kita sambung satu balik nanti. Sambunglah no. Kita sambung insya-Allah. Sambung akan datang. InsyaAllah. Okay? Kita boleh fokus sikit kat sini. Kan? Orang mati mendapat manfaat dari orang yang mendoakannya. Orang yang mendoakan dia. Okey, apa boleh kita share? Datuk? Apa lagi ada? Tak ada siapa. Ada Hasna, Ju. Kita boleh share apa? Som Zain. Ustazah saja bincanglah. Ini amalan yang buka soalan lah. Okey. Amalan yang berterusan tadi kan, selain daripada yang kita kata ilmu yang dimanfaatkan, as-salih dan jariah semua tu, yang selalu kita buat bulan Ramadan ni, kita infak bagi makan orang, itu kira berpanjangan tak? Menjamu orang buka puasa semua tu, ataupun takat dunia je ke, macam mana yang tu Ustazah? Kita banyak bulan Ramadan. Lagi tak ada orang makan, tak ada orang beri makan pula lagi kan. Macam mana tu? Itu tak ada ganjaran, ajaran hasanah. Ustaz, yang kira berterusan tak termasuk dalam apa yang termasuklah. Sedekah. 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 Memang kan di luar-luarkan bulan puasa kita bagi jamu orang buka puasa. Itu pun.
Mana jamu orang berpuasa, mana orang mana kita dapat macam ganda lah. Maknanya puasa kita lagi dan apa jamuan yang kita buat tu. Dan lagi selalu juga disebutkan bahawa pahala yang kita buat dalam bulan puasa ni kan, kita akan dapat berganda-ganda. Jadi kita lah carilah. Maknanya kalau pun di luar bulan puasa pun kita duk bagi dah, tapi makna kalau bulan puasa tu lagi-lagilah kita pemurah kan. Dan kalau sebelum bulan puasa pun kita buat, kita sedekah kan. Lagi satu kalau niatkan ganjaran pahala kita pada kedua ibu bapa tu kan. Tu kira dia di alam kubur, maknanya dia dapatlah berterusan pada dia dapatlah. Jadi kita ingat tu. Maknanya mak ayah kita dalam kubur seolah macam sentiasalah menunggu-nunggu mana apa yang kita lakukan untuk dia kan. Dia akan rasalah nanti di dalam kubur. Kalau kita baca Quran, baca Yasin kat dia, kita buat infak kat dia, kita wakaf ke, kita sedekah ke. Jadi setengahnya kita kata, setengah orang kata nak tunggu bulan puasa. Dia buat juga lah yang sebelum ni pun, tapi dalam bulan puasa tu lagi dia. Sebab nak tu lah imanan wahtisaban kan. Kita buat tu dengan penuh keimanan, dengan keikhlasan dan mengharap ganjaran yang besar daripada Allah dalam bulan puasa. Kita bagi. Mana dalam puasa kita lagi-lagi lah. Mana kita punya pemberian tu tambah-tambah lah. Kalau yang macam kan kita selalu dengar orang infak kan, orang infak kat masjid, infak kipas angin lah, infak kapet, semua ni kan panjangan. Tapi pada satu ketika benda tu dah buruk, orang buang. Kipas buruk, orang ganti. Jadi yang wakaf tu kira putus ke? Macam mana ya? Dia dah tak ada dah kapet, dia buang. Bagi pasal ganti masjid baru ke kan. Tapi masih atas nama wakaf kan kita daripada awal tu asas dia kita wakaf untuk mana masih berjalan walaupun dah tak diguna dah. Tak digunakan dah. Walaupun dah tak diguna, mana kita asas awal tu kita bagi mana untuk wakaf, untuk kegunaan untuk orang ramai, maslahat orang ramai. Niat kita tu memang terus saja. Innamal a'malu binniyat. Amalan kita adalah dengan niat. Niat kita asal macam mana? Mana terus jugalah kita dapat. Yalah. Ada pewakaf marah dah juga. Yalah. Kita orang buang ke ni punya bila dah tak tahu dia pakai betul kan. Niat dia tu lah ya. Macam apa tu? Saya ingat lagi. Apa ni? Kat surau kita dulu ada apa lampu apa? Dia panggil hak tengah-tengah tu. Chandelier. Menteri dulu kan, Menteri Jabatan Perdana Menteri Abdullah Zain. Dia bagi duit tu kat kami, dia bagi 1,000. Suruh tu. Kita belilah tu, beli chandelier tu, tak tahu di mana dah chandelier tu. Dia bagi tu jadi wakaf lah tu. Chandelier tu lama juga kita duk guna. 10 tahun juga. Daripada surau kecil tu. Ada kat rumah orang kot tak apa dah, dia manfaat pula lah. Tak pakai dah lah kat surau kan. Kalau dia orang lain pakai pun tak apa agak lah kot. Kalau tak tahulah kalau surau lelong macam mana, elok juga duit tu balik masuk tabung. Tabung surau kan, mana benda-benda elok lagi. Ya. Tak tahulah macam mana, tak tahu. Harap-harap yang baik lah kan. Yalah. Masya Allah. Itulah. Okay. Terima kasih. Ustazah bermusafir kan? Ustazah bermusafir nanti doakan Ustazah. Doakan saya. Ustazah nak musafir. Lama dah tak keluar badan
daripada pengaramal. Ramal. Ustazah pergi mana? Sekali anak pelawak. Jom adalah. Ustazah nak pergi mana? Oh tu. Lumut. Oh. Oh, Ustazah, saya nak bagi tahu sikit dah. Tadi saya baru dapat telefon mak saudara saya apa. Nazak dah sekarang doktor nak cabut alat pernafasan kan. Jadi itulah malam ni doktor suruh saya buat decision dengan adik-beradik dia nak sebab anak sepupu saya tu muda lagi. Jadi itulah malam ni saya ingat nak baca Yasin lagi. Kita orang makna pagi esok kita orang cabutkan lah. Rasanya dah hari Jumaat pun masya-Allah kan. Tapi dia bukan COVID, dia memang nampak masuk saya tak tahu lah. Kat Putrajaya sekarang dah dekat sebulan dah, dia memang tak sedar lah. Jadi doktor suruh buat decision. Ya. Umur Muda berapa? tak ada pun sangat 60 lebih lah juga. Adik bongsu bapak saya. Jadi itulah kita orang dia minta kita orang baca Yasin lah untuk malam ni sebab saya bincang dengan adik saya lagi tu, saya minta diri dulu lah sebab saya nak tanya sama ada setuju ke yang kita orang nak bukakan tu. Okey. Cik Ustazah terkeluar sebab bateri habis sana. Cik Pah kata mak Ustazah ada. mak dia Nazak. Dekat Putrajaya, apa tu doktor nak suruh nak cabut dia punya oksigen tu. So malam ni dah buat baca Yasin lah dia kata. Doakan kita doakan sama-sama supaya doktor insya-Allah pagi esok doktor suruh buat decision sama ada pagi esok kita orang boleh bagi itu, sebab itu saya nak discuss dengan adik-beradik lah. Tapi saya dah setuju, saya kata daripada dia dah sebulan macam tu. Dia dah setuju. Hari Jumaat. Dia bukan COVID tapi sakit tua. Dia kata kuman. Dia baru 60 berapa, dia lahir tahun 55 ke 54. Dia muda, dia tak ada tua sangat. Adik bongsu bapak saya. Umur saya tu Pak. Umur Masya-Allah bonus tu umur Datuk Farida. Bonus lah tu bonus. Okey, terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Tak dah baca doa lah Ustazah. Ustazah tinggal dah keluar. Pak je lah baca. Pak je lah baca. Kami dengar ni. Dengar. Speaker parah juga Pak. Kita minta doa untuk ni lah dong. Boleh. Ustazah ada. Mak punya mak saudara. Mak saudara. Ya. Nama siapa dia? Nama siapa Cik Pah? Dia dah keluar lah. Ada boleh. Jamiah binti Mak Ghazali. Bapak saya Ahmad bin Mak Ghazali, dia Jamiah binti Mak Ghazali. Jamiah Ustazah. Mak Ghazali. Ya. Bapak saya Datuk saya Mak Ghazali. Okey boleh. Kita baca. Okey baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. بحق دعائنا يا الله بحق دعائنا يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن تشفي هذه المريضة ما تدري Jamiah نسألك اللهم أن تشفي هذه المريضة جميعا Muhammad Ghazali. محمد غزالي اللهم يا الله نسألك يا الله أن تشفي هذه المريضة جميعا بنت محمد غزالي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وأن تجعل شفاءها وصحتها طريقا لعبادتك وطاعتك وأن تجعلها أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لها جميع المرادات والمطالب وأن تجعلها بين عبادك في كل حال بالظافر الغالب وأن تقرن حركاتها بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنها خير مصاحب لها ورفيق وأن تتحفها بالجلالة والمهابة وتمن عليها بسرعة الإجابة استجب اللهم يا الله
استجب اللهم يا الله استجب اللهم يا الله دعاءنا يا الله ودعاءها يا الله وحقق فيك رجاءنا ورجاءها يا الله وأدخلنا وإياها في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم فرج عنا همنا وغمنا عاجلا غير آجل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله إن كانت الحياة خيرا لها في الدين والدنيا والآخرة فأحيها وإن كان الموت خيرا لها في الدين والدنيا والآخرة فأمتها على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah agar engkau sembuhkan pesakit ini Jami'ah binti Muhammad Al-Ghazali. Engkaulah yang menyembuhkan, tiada penawar melainkan penawarmu, penawar yang tidak meninggalkan sebarang kesakitan dan dosa, dan jadikanlah kesehatannya sebagai jalan untuk beribadah dan ketaatan kepadamu, dan jadikanlah dia orang yang berhak menerima kebahagiaan dan kekayaanmu, dan permudahkanlah kepadanya segala kehendak dan cita-citanya, dan jadikanlah dia termasuk di kalangan hamba-Mu yang mendapat kemenangan, dan iringilah segala pergerakan dengan taufik, dan jadikanlah keredaan terhadapnya sebaik-baik sahabat dan teman. Lingkungilah dia dengan kebesaran dan kurniaan, dan segerakanlah memakbulkan doa ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Dapatkanlah harapan kami ya Allah, harapannya, dan masukkanlah kami dan mereka ke dalam lingkungan pertolongan dan taufik-Mu dengan rahsia firman-Mu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wahai Tuhan yang melapangkan segala kedukacitaan. Wahai segala kedukacitaan. Wahai Allah yang melapangkan segala kedukacitaan. Wahai Tuhan yang sentiasa hidup, lapangkanlah daripada kedukacitaannya, kesusahannya dengan segera ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya Allah, kami panjangkan. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umurnya sekiranya kehidupannya baik bagi agama, dunia dan akhiratnya. Dan sekiranya kematian itu sebaik baginya untuk agama, dunia dan akhiratnya. Dan sekiranya Engkau mengambil nyawanya, maka ambillah dia di atas iman. Ya Allah, ambilkanlah nyawa di atas iman dan Islam dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dapat minkum minna wa minkum taqabbal. Terima kasih Ustazah, terima kasih semua. Okay, mudah-mudahan toh. Okay, sabar. Okey. Kesian kita tak dapat tengok Ustaz. Kami tak dapat masuk pun. Okey, terima kasih semua. Okey, fi amanillah ya Ustazah. Alhamdulillah, aywa. Doa li. InsyaAllah. InsyaAllah Ustazah. Selamat pergi, selamat balik. Yaumal Isnin. InsyaAllah biiznillah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah.